berada di tempat di mana tempat berlakunya dalam peperangan Badar. Tempat yang kita pijak ni adalah tempat berlakunya peperangan Badar. Dan Masjid Arish itu adalah kawasan perkemahan. Perkemahan bagi orang mukhayyam. Mukhayyam ni asalnya kemah bagi orang Islam. Jadi dekat sini saya nak tunjuk di mana tuan-tuan mata dekat belakang ni adalah dikatakan kuburnya siapa dia? Musuh Islam, iaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham, ataupun digelar sebagai Al-Hakam. Ni dia punya kubur lah. Okey. Ya betul. Kemudian jadi di mana sebelum dalam peperangan, Nabi kan mengetahui, sebelum peperangan, Nabi berkata kepada sahabat, Abu Jahal akan mati kat sini, Utbah akan mati kat sini, Syaibah akan mati kat sini, Walid bin Utbah akan mati kat sini. Maksudnya Nabi sebut, dan sebelum hari peperangan. Maksudnya Nabi sudah nampak kan hari peperangan. Baik. Tuan masya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Abu Jahal ini anaknya yang bernama Ikrimah kan? Ikrimah bin Abu Jahal. Dan tuan-tuan masya Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Jahal ini adalah ketua rombongan. Dia adalah ketua rombongan kerana dia dalam diri dia penuh dengan hasad dengki. Dia dihati segala-galanya ada kepadanya. Dan Nabi kata Fir'aun hazil ummah, dia ini adalah Fir'aun pada umat aku. Nabi kata. Dan ketika mana kematian Abu Jahal ni, tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya dibunuh oleh dua kanak-kanak saja, bernama Mu'adh dan juga Mu'awiz. Di mana ketika mana Abdul Rahman bin Auf kan berada dalam peperangan, dia melihat kiri dan kanan ada dua kanak-kanak. Dan kanak-kanak itu bertanya kepada Abdul Rahman bin Auf, "Wahai pakcik, di manakah Abu Jahal? Tunjuk pada aku." Lalu Abdul Rahman bin Auf melihat budak ni tak yakin. Kenapa? Kerana dia budak kan. Kenapa kamu tanya dia? Dia kata, lalu kanak-kanak itu berkata, "Aku pernah dengar Abu Jahal ini selalu maki Rasulullah, mencela Rasulullah dan buat jahat kepada Rasulullah. Dalam hati aku ini pada hari ini penuh dengan dendam untuk membalas apa yang dia buat kepada Rasulullah." Maka Abdul Rahman bin Auf tunjuk, nampak tak orang yang dikelilingi oleh Abu Jahal, diawasi itulah Abu Jahal. Maka dengan tekad dua kanak-kanak ini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka di dua kanak-kanak ini pergi menghampiri Abu Jahal. Ketika mana dia menghampiri Abu Jahal, dua kanak-kanak ini pergi dekat dan dia tebas kaki Abu Jahal. Dan kemudian ketika mana dia nak mendebas satu lagi, maka satu pedang datang ke tangannya, iaitu Ikrimah anaknya, memotong tangan budak tu. Maka ketika dalam peperangan, budak itu berkata, sehingga dalam peperangan aku mengheret tangan aku ke atas padang pasir. Maka disebabkan sukar untuk aku bergerak, maka aku pijak tangan aku putus untuk aku bergerak lebih dekat lagi ya. Subhanallah. Dua kanak-kanak. Dan ketika mana nyawa-nyawa ikan bagi Ikramah, bagi Abu Jahal, Nabi kumpulkan para sahabat. Nabi berkata, pergi cari di manakah Abu Jahal. Maka Abdullah ibnu Mas'ud kan cari di mana jenazah Abu Jahal. Maka ketika dalam nyawa-nyawa ikan, Abu Jahal masih dalam kesombongannya lagi ya. Dia nak mati tapi dia masih sombong. Maka Abdullah ibnu Mas'ud pegang kepala dia, potong kepalanya. Kerana apa? Kerana Abdullah ibnu Mas'ud ketika mana di depan Kaabah dia baca Quran, dan Abu Jahal dia datang potong dekat telinga dia. Maka dia kata, pada hari ini aku ingin balas kisah lah kan. Abu Jahal dia potong telinga aku, pada hari ini aku potong kepalanya. Dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, ini adalah Fir'aun bagi umat aku, hazil ummah. Jadi jenazahnya dekat sini. Jadi tak perlulah kita nak bagi Al-Fatihah kepadanya lah. Jadi syuhada Badar bukan dekat sini, dekat depan sana nanti kita akan bagi. Dekat sini adalah berlaku peperangan. Dan juga dekat sini adalah kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Telaga Syifa. Jadi Telaga Syifa ni sebenarnya telaga yang telah ditinggal begitu lama. Dan Telaga Syifa ni tuan-tuan adalah
adalah telaga yang kata airnya beracun. Kalau kita bagi kepada binatang, unta tak nak minum. Bagi kepada kambing tak nak minum. Bagi kepada kuda tak nak minum. Sebab apa? Dia beracun. Maka Nabi Muhammad setelah para sahabat mengadu kepada baginda, maka baginda datang dan baginda terus ludah ke dalam perigi tersebut. Dan setelah baginda ludah, maka ada kemuliaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka air yang beracun itu menjadi syifa, jadi penyembuh. Jadi kemudian setelah Nabi ludah, maka para sahabat pun ambillah air dan minum sebagainya. Dan apabila ada sumur air, maksudnya kat sini ada penempatan pada zaman sahabat tu. Dan depan lagi kan, bila kita pas dia corner, ada satu selekor, kita boleh lihat ada penempatan para sahabat. Ada kita tengok rumahnya di atas bukit. Tapi kalau boleh berhenti, kita berhenti. Kalau tak dapat, kena terus. Sebab sekarang hari itu saya tengok dia dalam renovation. Dia tengok buat bagi cantik-cantik dan sebagainya, insyaAllah. Okay, wallahualam, insyaAllah bagi jemaah yang nak ambil air sebagainya, silakan. Telaganya ada dekat sana dan air itu dia pump masuk ke tangki. Bukannya ambil kat sini, ambil kat sana airnya. InsyaAllah. Jangan kena nama baik. Bismillah. मोटर लगी है। शाम में तो देखा